warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam PKP untuk anak-anak tingkatan 5 2021 SPM. Baik. Hari ini cikgu nak kongsikan tajuk bab 3. Selepas kita dah belajar tentang tajuk kedaulatan bab 1, perlembagaan bab 2, ada 8 SP di situ. Kali ni kita nak masuk tajuk baru, bab 3. Dia lebih menarik sebab tajuk ini sebenarnya tajuk yang dekat dengan anak-anak sebab dia berkait dengan pengetahuan sedia ada. Maksudnya pelajar mungkin mendapat maklumat daripada akhbar dan juga media masa, media sosial dan sebagainya. Baik, ada dua di sini. Satu ialah raja berperlembagaan yang kita dah belajar sedikit dalam bab 2. Dan kita akan belajar satu lagi ialah pecahannya ialah demokrasi berparlimen. Satu berkaitan dengan raja, contohnya Yang Pertuan Agong. Satu lagi berkaitan dengan pentadbiran. Kita tengok di sini ada dua. Dia berkaitkan dengan apa? Latar belakang. Kita akan belajar ini dalam 3.1. Baik, dalam latar belakang ini pelajar kena faham tentang fungsi majlis raja-raja. Selalunya kita dengar waktu pengumuman puasa dan pengumuman hari raya. Okey. Kita akan mengetahui juga tentang kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua pemerintah negara, raja negeri. Berkaitan seterusnya kita akan juga memahami tentang ciri demokrasi dan pengasingan kuasa di antara kerajaan persekutuan, contohnya Kuala Lumpur dan kerajaan negeri. Baik. Bila kita dah tahu di sini, kita akan sentuh tentang 5 perkara yang kita akan belajar ataupun 5 SP. Hari ini cikgu akan sentuh latar belakang pemerintahan beraja. Dia agak panjang tajuk ini. Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kita kena faham dua ni. Sebab kenapa kena faham dua di sini? Kalau kita tengok dalam latihan kita ni, pelajar kena buat sedikit note atau nota ringkas berkaitan apa yang pelajar faham dalam kotak yang telah disediakan. Kita bagi sini, kita belajar dengar, faham, tutup buku dan tulis. Okey. Kita tengok yang pertama ini. Baik, ini ialah sebagai mukadimah. Kita nampak ni, raja ini, dia tradisi lah. Tradisi yang bermula daripada kewujudan kerajaan Melayu Melaka. Kita dah belajar. Kita nampak di sini selepas itu, cikgu letak warna lain. Sedikit kita belajar tentang sewaktu pentadbiran dikuasai oleh Jepun. Bagaimana kuasa raja? Zaman Jepun dan zaman British. Dan pelajar kena sedia maklum, pada zaman ini, hebatnya mereka ini, pemerintahan beraja tidak terhapus. Ini mungkin soalan akan disoal dalam kisah. Adakah pemerintahan beraja ini terhapus sewaktu pentadbiran Jepun dan British? Kita nampak di situ. Dan kita akan tengok juga bagaimana kuasa raja ini diiktiraf dalam perlembagaan negara sejajar dengan konsep kita yang kita buat ini, demokrasi berparlimen. Jadi, pelajar nampak ini dalam sini pada pandangan cikgu tidak sukar untuk kita ingat. Okey. Kita tengok yang pertama ni, sistem beraja sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Ada beberapa poin yang kita kena ingat. Zaman ini, kita tengok tentang zaman Parameswara, Mansur Shah, Muzaffar Shah, Sultan Mahmud, Sultan Alauddin. Okey. Raja ni berwibawa. Satu. Maksudnya hebat. Orang hormat raja. Masyarakat patuh arahan raja. Dan berkuasa mutlak. Kata-kata raja itu perintah. Dan kita tengok pada waktu itu, kuasa pemerintahan ini, raja ini, semua sekali dia buat. Pentadbiran, perundangan,
kehakiman dan sebagainya. Ini zaman Melaka. Kalau pelajar nak ingat ini, ingat zaman kegemilangan Melaka lah. Dan kita tengok juga telah kita belajar sebelum ini, kita belajar tentang zaman ini ada undang-undang. Bab 1 tingkatan 4 kita belajar. Bab 2, bab 1 tingkatan 5 pun kita belajar. Kita ada hukum kanun. Hukum kanun ni di darat. Dan kita ada satu lagi ialah laut. Laut, tadi darat, ni laut lah. Automatik pelajar tahu. Kita nampak pada waktu itu sudah ada undang-undang yang menjadi panduan kepada pemerintahan beraja di Melaka. Dan kita tengok zaman Parameswara pada itu bila kedatangan orang Arab berdagang, kita tengok pada waktu itu Islam telah datang. Jadi sultan daripada raja tukar kepada sultan. Ada konsep Islam dan raja ini sebagai ketua agama Islam. Kita tengok Sultan Alauddin ni, dia menyamar sebagai rakyat biasa, macam Khalifah Harun Ar-Rashid. Tengok, katakan Melaka pada waktu itu aman. Dan kita tengok pada sini, besarnya pengaruh Kesultanan Melaka ini, sebab mereka ini sering berkait-kait dengan kerajaan yang lain. Kerajaan-kerajaan yang sekitar lah. Kenapa saya kata berkait? Nampak ni. Kesultanan Melayu. Melayu ni banyak lah Pahang sampai ke Indonesia kita belajar. Kerajaan ni pertaliannya agak berkait-kait. Sebab perkahwinan, naungan, jajahan dan sebagainya. Cikgu tulis tepi ni. Mungkin dari segi jajahan. Mungkin dari segi naungan. Dia naung negeri itu. Mungkin dari segi perkahwinan. Kahwin. Jadi kita nampak pada waktu itu hubungan ini agak baik. Dan kita lihatlah yang lain-lain itu pelajar boleh baca. Secara tradisinya kita nampak raja ini dianggap sebagai apa? Ini cikgu nak garis buat kotak ni. Di sini pelajar tolong tengok betul-betul. Kita nampak di sini cikgu letak dengan warna biru. Hijau lah raja ni dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan, ketua agama. Pelajar faham tiga ini okey lah. Ketua undang-undang, ketua kerajaan, ketua agama. Jadi apa yang pelajar faham nanti, bila cikgu hantar yang ini, pelajar tolong tulis. Jangan tengok buku kita nak uji. Saya faham tak faham? Saya faham tak faham? Tulis. Apa yang raja ini zaman Kesultanan Melayu Melaka. Raja ini berwibawa. Ada undang-undang. Undang-undang apa? Okey. Itu yang pertama ni. Kita baca sikit pada sudut informasi ini. Selepas kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka, bila dia ditakluk oleh Portugis, ada kerajaan Melayu lain. Johor, Pahang, Perak. Lepas itu ada pula kerajaan Terengganu, Selangor. Lepas itu yang lain-lain sampailah kita nampak di antara banyak-banyak kesultanan ini, kena faham bahawa Kesultanan Kedah merupakan kerajaan yang terawal. Ini mungkin disoal dalam kertas 1. Kita nampak ini kita baca sudut info, jangan tak baca ni. Kena baca Okey. Itu sebelum Kesultanan Melaka. Yang kedua kita tengok di sini, sebelum Perang Dunia Kedua. Maksudnya zaman British. Zaman British 1874 Bush datang, kita nampak kita tengok pemerintahan beraja ini, dia pada pandangan British menjadi penghalang. Menjadi penghalang. Kenapa penghalang? Pelajar kena faham. Dia menyukarkan British melakukan penjajahan. Itu sebab kita tengok zaman ini British memperkenalkan dua. Satu, sistem residen di negeri Melayu Sekutu. Yang ada 4 tu. Dan 5,
penasihat di negeri Melayu tidak bersekutu. Dan kita tengok pada waktu-waktu di sini, Raja Melayu tak diam. Raja-raja Melayu dia campur tangan, dan kita lihat terpaksalah British membuat beberapa perjanjian dengan raja-raja Melayu. Itu yang dikatakan sukar di situ. Sebab kita tengok pada sistem residen di negeri Perak, J.W.W. Bush kan, bagaimana raja-raja menentang. Okey, British mengambil alih pentadbiran peringkat Muslim. Okey, kita nampak ni dalam sistem residen, dan di sini kita nampak pentadbiran British ambil, tetapi Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat. Tetapi yang menimbul kemarahan di sini ialah ini. Mereka perlu menerima nasihat daripada pegawai British. Kena menerima nasihat daripada pegawai British itu sendiri. Itu yang raja-raja dan rakyat, khususnya orang Melayu, marah tu. Dia nak perkenalkan sistem residen, kita pula kena nasihat dia kan. Mana boleh masuk rumah orang, kita pula kena ikut cakap dia. Baik, bagi negeri yang bukan sistem residen tadi, kita nampak kedudukan raja ni kukuh. Di mana kita nampak British letakkan penasihat, tetapi pada waktu itu pentadbiran negeri dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Beza kan? Sana tadi kita nampak apa? Raja dan kekal, pentadbiran British ambil. Ini British hanya letak penasihat, pentadbiran masih raja. Ini kita belajar tentang negeri-negeri yang ada undang-undang sendirilah. Kalau kita 5 KBSM, mereka belajar tentang ini. Contohnya ada undang-undang tubuh kerajaan Johor. Kita belajar tentang Sir Abu Bakar, undang-undang kerajaan Terengganu. Dan kita nampak di sini British tak ada sebab untuk berada di negeri ini. Dan undang-undang ini sebenarnya telah digubal dan berjaya menghalang pengaruh British untuk mengekalkan kedaulatan negeri. Jadi kalau soalan tanya, apakah fungsi penggubalan undang-undang? Ini. Pelajar kena tahu, apakah fungsi penggubalan undang-undang? Itulah jawapan dia. Berjaya menghalang British meluaskan kuasa mereka di sini. Dan kita nampak di sini raja-raja sebagai ketua negeri, kita nampak sini mengesahkan undang-undang membuktikan kedaulatan raja dalam sistem pentadbiran. Ini pelajar boleh baca lah. Kita nampak dia ulang balik apa yang kita belajar tadi. Melalui perjanjian ni kita nampak kedudukan Raja Melayu. Cikgu garis pelajar nampak sini. Bila kita nampak nota perjanjian antara Raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindah. Tidak. Cikgu baca ni tidak memindah kedaulatan kepada British. Maksudnya kita tidak sekali-kali menyerahkan kedaulatan negeri kita kepada British. Sebaliknya kita ni hanya menjadi negeri naungan saja. British tak boleh, tak berkuasa penuh, masih raja. Kita nampak gambar ni kan. Ini yang di Pertuan Besar. Ni Sultan Pahang pada waktu itu. Sultan Selangor yang kaya dengan biji timah. Duduk di bawah payung. Di sini kita nampak. Jadi pelajar boleh tengok. Kalau diminta buktikan kebijaksanaan diplomasi antara perjanjian antara raja. Pelajar gunakan QR code untuk dapat jawapan ni. Baik. Itu zaman British. Seterusnya zaman Jepun. Jepun ni dia agak baik. Kenapa? Raja Melayu diiktiraf. Zaman Jepun. Raja Melayu diiktiraf sebagai apa? Diiktiraf sebagai ketua hal ehwal agama Islam. Kita nampak di situ.
Raja diiktiraf sebagai ketua agama Islam. Dan Jepun dia membayar, maksudnya Raja Melayu memperoleh pendapatan seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Ada allow lah kita nampak pada waktu ini. Macam mana Jepun mengiktiraf Raja-Raja Melayu. Dan kita nampak dalam gambar ni lah. Diikhtiarkan semasa bukti. Kalau soalan dia minta bukti, inilah bukti dia. Kita nampak ini sebagai pengiktirafan. Kalau soalan dia minta apa berkaitan dengan buktikan. Inilah bukti dia kan. Buktinya ialah diisytiharkan sewaktu persidangan Raja-Raja Melayu dan Sumatera. Kita nampak pada waktu itu Jepun iktiraf. Dan Jepun ni mengiktiraf dan raja-raja ini nampak ni diletakkan di bawah pengawasan gubernur Jepun di tanah Melayu. Adalah sebab Jepun ni nak berbaik dengan raja-raja agak-agak kenapa? Mesti ada sebab. Memudahkan tugas mereka untuk mendapat bahan mentah, mentadbir dan sebagainya. Bila Jepun kalah, British datang balik. Iaitu pengenalan Malayan Union yang telah kita belajar dalam bab tingkatan 4. Diperkenalkan tahun 1946. Di sini kita nampak kenapa Malayan Union ini mendapat tentangan. Yang pertama ini Raja Melayu hilang kuasa. Itu Dato' On bangun menentang sebab diambil oleh Raja England. Mana kita nampak di sini, ini pelajar flashback balik. British memerintah Malayan Union secara langsung melalui gubernur yang dilantik. Jadi apa dia buat? Kita nampak di sini hebatnya raja-raja kita. Sepakat kesepakatan Raja Melayu bangun menentang dan mendapat sokongan orang Melayu, Dato' On dan sebagainya, menyebabkan tahun 1948 digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini ingat balik tajuk bab 6, bab 7, tingkatan 4. Dan kita nampaklah bila dikembalikan dalam perjanjian ni, Persekutuan Tanah Melayu, kita nampak gambar sebelah ini, Sultan Pahang menandatangani perjanjian ini di King House, Kuala Lumpur. Dan sampai hari inilah undang-undang tubuh ini digubal oleh Raja Melayu dan diguna pakai sehingga hari ini dan mengangkat. Mengangkat ni maksudnya apa? Memastikan bahawa raja kita ni kekal sebagai raja berperlembagaan. Tengoklah. Undang-undang tubuh kerajaan Pahang. Hebat ni. Nampak sini. Mengapa pentadbiran tentera Jepun mengekalkan pemerintahan raja? Cikgu dah bagi tahu tadi. Jadi pelajar nanti tolong jawab dalam kotak ini. Sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua. Nanti cikgu akan bagi bahan ini pada pelajar. Okey. Dia kata apa tu? Kita buat apa lagi? Kepentingan undang-undang. Cikgu dah bulat tadi. Kenapa undang-undang tubuh ini telah berjaya apa? Menghalang apa? Dot. Nampak di situ Baik. Seterusnya selepas merdeka. Selepas tahun 1957. Kita lihat bagaimana kuasa raja ini. Pemerintahan beraja diteruskan. Dan pada waktu itu kita dah ada pilihan raya. Rakyat dah mula memerintah. Jadi perlembagaan persekutuan dan beberapa pindaan mesti sesuai dengan konsep demokrasi. Itu kita kata demokrasi. Pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Kita nampak di sini. Dan kita nampak dalam sistem raja berperlembagaan ini, dia mengiktiraf raja sebagai pemerintah tertinggi negara, pemerintah tertinggi negeri. Dan dalam sistem demokrasi kita, ingat, kita ada sistem pilihan raya yang mana rakyat boleh memilih pemimpin 5 tahun sekali. Itu kita nampak hebatnya. Ini istiadat yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri, Tuanku yang di-Pertuan Agong. Kebetulan nama hampir sama. Nampak Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Maksudnya ini Tunku
sebagai Perdana Menteri. Jangan silap ini Tuanku Abdul Rahman sebagai Yang di-Pertuan Agong. Kita nampak ini Museum Diraja. Orang Kuala Lumpur bolehlah tengok kalau orang luar, kalau ada masa yang free, bolehlah jalan-jalan untuk melihat galeri ini. Okey. Apa kita nampak kesimpulan yang kita belajar tentang zaman Melaka, zaman Jepun, zaman British, semasa Jepun, selepas Jepun kalah, British datang balik, selepas merdeka. Kita dapat buat kesimpulan, anak-anak. Ini kesimpulan. Ini adalah kesimpulan apa yang kita belajar hari ini. Kesimpulannya ialah, cuba tengok. Benda simple saja. Kalau kita tengok kesimpulan sini, kita nampak sistem beraja ni dia bersambung. Kesinambungan dan warisan yang perlu kita kekal dan pertahankan. Kita kena kekalkanlah uniknya negara kita ini. Sebab sistem giliran yang di-Pertuan Agong kita mengikut urutan 5 tahun sekali. Kita nampak dan inilah identiti kita. Jadi kita sebagai rakyat, kita tengok kita kena jaga dan kita kena pastikan kita menghormati undang-undang dan apa saja yang berkaitan dengan sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Kita nampak dia tulis sini apa? Proses yang bersandarkan konsep muafakat. Kenapa muafakat? Sebab rakyat kita ni terdiri daripada masyarakat berbilang kaum. Kalau muafakat, barulah ada kestabilan dan perpaduan. Itu kita kena pastikan, anak-anak. Okey. Cikgu rasa pelajar boleh tengok balik. Dan anak-anak cikgu tolong buat latihan. Cikgu bagi semula di sini nanti. Okey. Terima kasih. Sedikit kita belajar. Sekurang-kurangnya pelajar faham. Melihat pembelajaran dengan buku teks. Satu urutan mengikut kronologi yang lebih mudah untuk kuasai sejarah. Terima kasih.